ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mu'minat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi usia kita, diberi kesihatan kepada kita, dipilih kita dan dipertemukan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita akan sentiasa diberi rahmat olehnya insya-Allah. Tuan-tuan, puan, muslimin, muslimat, mu'minat rahimakumullah. Kita sambung lagi dalam pelajaran kita dalam kitab Bahrul Mazi ini dalam juzuk yang pertama dan bab yang ke-68 dah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hukum bagi air jilat anjing yang kita sebut hari itu. Kita tak selesai lagi, kita sambung insya-Allah pada hari ini. Masalah 339. Okey baik. Masalah 339 tu. Berikutan dengan tajuk kita bab hukum jilat anjing, di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca sekali lagi sepintas selalu. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yughsalul ina'u idza walagha fihi al-kalb sab'a marrat ulahunna aw qala awwalahunna bit-turab wa idza walaqat fihi al-hirah ghusila marrah. Hadis hasan sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, dibasuh bejana apabila menjilat dalamnya oleh anjing 7 kali mula-mula daripada sekaliannya, ataupun sabdanya yang pertama daripada sekalian dengan tanah, dan apabila menjilat minum di dalamnya oleh kucing dibasuh sekali saja. Jadi hari itu kita tersentuh mengenai dengan jilatan anjing. Cuma ada yang tertanya-tanya, kalau anjing tu jilat bejana saja kena basuh ke? Pasal di situ dia basuh bejana apabila menjilat dalamnya oleh anjing. Tuan-tuan rahimakumullah, anjing tu takkan nak jilat bejana, buat apa kan? Nak buat apa anjing tu jilat ni punggung apa tu beldi kan? Tapi dia kata kalau jilat ni beldi ke? Bukan jilat beldi tu. Kalau jilat beldi nak buat apa? Bukan beli apa. Dia sudah tentulah jilat air dalam tu. Dia jilat air kan? Dia jilat air, maka bila jilat air, air tu najis. Bila najis, maka bejana pun, beldi pun kira najis lah. Bukan dia jilat beldi tu. Jilat beldi bukan ada air. Dia jilat air. Maka bila jilat air, maka oleh kerana air tu ialah cair, maka boleh menyebabkan najis tu berpindah kepada bejana tu, kepada beldi tu. Maka kita hendaklah basuh beldi tu dengan air tanah seperti yang kita sebut hari tu. Cuma kita confuse tu, adakah jilat beldi tu? Kan? Baik, saya tinggalkan 339 masalah tu. Dan setelah kita masuk ke 340 masalah. 340 masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barang yang dijilat anjing jadi najis ia. Dan pada hadis masalah 335 itu, dalil atas menunjukkan barang yang menjilat anjing di dalamnya jadi najis ia. Tuan-tuan, kita benda ni kita dah tahu dah. Hukum-hukum jilat ni kita tahu dah. Basuh dengan tanah kita dah faham dah. Cuma kita nak kita nak refresh balik ilmu kita lama, pertama. Yang kedua, kita nak baca kitab ni, kitab Bahrul Mazi ni. Kita nak baca. Sebab tu kalau kita ambil pengajaran daripadanya, kita terang, settle lah kan. Tak habis satu masa kan. 1 jam settle lah ni. Tapi kita ambil berjam-jam. Sebab apa? Sebab kita nak baca kitab ni yang dikarang oleh ulama ni. Kita nak tengok apa yang dikarang dalam kitab tu. Apa permasalahan yang timbul. Apa perbezaan pendapat dari segi di kalangan ulama. Itu kita nak tengok. Supaya nak bagi hadam kita punya ilmu tentang anjing. Ilmu tentang anjing. Baik. Dan jika adalah benda yang jilatnya itu makanan yang cair,
maka haramlah memakannya kerana meronggahkan yang disuruh Nabi itu membuang-buang serta membuang-buang harta namanya. Jadi nak bagi tahu kepada kita di hari itu, bila dia jilat dalam air itu, dia jilat dalam beldi itu, mana kita disuruh buang air itu semua. Kan? Sebab bila kita dijilat tu, mana semua tu najis belakang lah. Bukan kata najis semua tu, tapi beldi-beldi pun najis. Tu, buang air tu, dan kita kena basuh beldi tu dengan air tanah. Tu. Maka jikalau bukan kerana najis lah, tiadalah disuruhnya meronggahkannya. Kalau lah tak kerana najis besar ni, maka Nabi tak suruh dah kita buang semua air tu kan. Ni membazir kau buang tu. Kan? Bukan senang. Kalau kita air banyak tak apalah. Kalau dekat padang pasir air tak ada. Kan? Jadi sebab tu dia suruh kita buang sebab dia tu adalah najis. Bahkan ditegahnya pula kita daripada membuang-buang harta. Buang-buang air tu. Air. Inilah pada mazhab kita dan juga mazhab jumhur. Mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama' menyebutkan begitu. Kena buanglah air tu. Bahawasanya najis barang yang dijilat di dalamnya oleh anjing. Dan tiada farq, tiada ada beza di antara anjing yang diizin syarak memeliharanya dan tiada diizinnya. Kan? Sama ada anjing tu yang kita bela untuk kebun, untuk jaga kereta kita kat luar tu, untuk untuk jaga rumah, pun najis juga. Najis anjing yang liar kat luar pun najis juga, sama tak ada bezanya. Dan tiada juga farq, beza antara anjing di darat ataupun anjing di dalam bandar dan di negeri kerana umum lafaz. Anjing di darat ke, anjing di bandar ke, anjing di kampung ke, anjing di bandar ke, sama aja dia najis. Anjing laut? Anjing laut macam mana? Anjing laut najis? Anjing laut tak najis. Anjing laut tak najis. Jadi sebab tu dia hak najis ni, anjing hak ni anjing yang hak kita di darat ni. Kerana umum lafaz. Dan pada mazhab Malik 4 qaul. Mazhab Maliki dia berbeza. Dia ada 4 qaul. Ada pendapat dalam mazhab Maliki kata suci. Ada pula dalam pendapat mazhab Malik juga dia kata najis, sama seperti mana yang disebut oleh mazhab Syafi'i. Dan suci bagi minum anjing yang diizin memeliharanya, tiada lainnya. Begitu juga dalam Imam Malik juga sebut, dia kata anjing yang dipelihara jaga rumah sebagai itu, yang tu dia suci, dia kata dia. Maka 3 kaul ini daripada Imam Malik. Dan keempatnya daripada Abdul Malik bin Al-Majishun Al-Maliki, juga daripada mazhab Maliki. Dia adalah ulama mazhab Maliki juga, bahwasanya dia farqkannya, dibezakan antara anjing darat dan anjing di negeri, pada ia adalah disuruh syarak meronggahkan itu. Maka ini semua mufakat atas di sisi kita Imam Syafi'i. Jadi kalau kita tengok Imam Malik ni berbezalah. Kalau siapa yang mengaji tentang mazhab Maliki, dia agak berbeza dengan pandangan dengan Imam mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama. Maka jumhur ulama dan juga mazhab Syafi'i menetapkan, menyebutkan bahawa kita kot lagu mana pun kena basuh dengan air tanah. Sekali dengan air tanah, 6 kali dengan air biasa. Berbeza dengan mazhab Maliki. Baik. Meronggahkan air diminum anjing itu wajibkah? Bermula meronggahkan air diminum anjing itu padanya khilaf. Khilaf. Nak kena buang ke tidak ke? Telah menyebutkan oleh kebanyakan ashab kita akan ronggah itu tiada wajib ia. Kerana airnya. Bahkan sunat juga. Ada juga pendapat yang menyatakan air itu tak payah kita buang. Kan? Kita tak payah buang. Tapi kalau nak buang, lebih baik. Air itu nak ronggahkannya. Buang. Tak buang pun tak apa. Dia kata. Maka jika seseorang hendak memakai bekasnya, ronggahlah waktu itu juga. Jadi maknanya kalau katakan air itu dijilat, air itu najis. Air itu najis. Kalau katakan kita nak pakai ni, bekas ni kita nak pakai ni, bekas tu najis lah. Maka kita kena buang lah air najis tu. Tapi kalau kita tak pakai lagi, air itu jilat tu, baby, itu najis kan. Tak pakai lagi kan, baby lu. Kan? Nak pakai baru kita buang. Kan? Jadi air itu najis. Kan? Bekas pun najis. Tak apa lah baby lu. Nak esok nak pakai baru kita buang itu. Kan? Kalau kita nak segera pakai, kena buang cepat lah. Dah jap basuh di tanah tu, air tu ni bekas tu. Dah.
Tahu dah. Sebab tu jangan duk tangguh-tangguh, takut terlupa. Kan? Terlupa kan. Jadi buanglah dan bersihkanlah bekas tu. Dan telah berjalan setengah berashab kita kepada bahawasanya wajib dengan segeranya ronggahkan. Sebab tu pendapat ulama kata cepat-cepatlah, jangan tunggu-tunggu, esok terlupa. Dan jikalau tiada berkehendak memakainya sekalipun, telah mikayatkan dia oleh Al-Mawardi daripada ashab kita. Ashab kita tu mazhab kita lah. Jadi maknanya kita kena cepat-cepatlah buang, jangan ditangguh-tangguh, nanti takut terlupa. Mengambil hujah ia baginya dengan sebab mutlak suruhan itu. Jadi kita kena buang cepat-cepat kalau kita nampak anjing tu. Dan ialah dikehendaki wajib atas yang mukhtar. Inilah yang terpilih. Kewajipan mesti kita ni. Walaupun ada yang kata sunat je cepat-cepat ni, biarlah dulu kan. Tapi kebanyakan ulama kata cepat-cepat kita kena bersegerakan dia. Dan ialah qaul kebanyakan fuqaha. Dan hujah orang pertama dengan qiyas atas baki air yang najis. Maka bahawasanya tiada wajib meronggahkan dengan tiada khilaf. Ini nak sebut kepada kita. Dia tuan-tuan, kalau kita tengok anjing tu masuk ke tempat tu, tapi kita tak pasti dia jilat ke tidak ke. Kan? Selalu begitu kan. Ada anjing tapi dia jilat ke tidak ke. Maka ulama kata sehingga kita pasti dia jilat baru dia adalah najis. Kalau kita tak pasti, maka dia tidak dikatakan najis. Siapalah juga katakan dia masuk dalam dia masuk dalam rumah kita kan. Dia masuk dalam rumah kita. Kita nak basuh ke tidak ke? Kita nampak dia masuk. Tapi kita pun cari, masuk dalam rumah cari, ada tempat dah. Tak ada, tak nampak. Kan? Kaki dia pun tak nampak. Cari tak ada. Kaki dah bekas kaki dia pun tak nampak. Lagu mana nak buat? Kalau kita nak basuh macam mana tak nampak bekas-bekas. Maka kata ulama, kalau hak kita nak basuh ni, yang nyatanya dia tu najis. Kalau kita masih was-was, yang kita tak nampak dekat mana, maka dia masih bersih. Maka tak dikatakan najis dan tak perlu kita nak basuh. Kan? Lepas tu kalau katakan dia masuk tu, pernah masuk dalam masjid kan. Kita pernah masuk dalam masjid. Kalau kita tengok masuk dalam masjid, korok masuk masjid. Kita pun tengok, halau tengok cari tempat. Ada tak kan? Dia pakai cari tempat. Tak ada. Tak ada bekas. Tak ada bekas. Kalau ada bekas-bekas basah ke, kan? Atau dia bawa lumpur, dia lekatkan lumpur-lumpur tu, tu adalah bekas-bekasnya. Itu kena basuh. Kena basuh. Tapi kalau kita masuk, tak ada bekas. Air pun tak ada. Cap kaki dia pun tak nampak. Maka kata ulama, tak perlu kita basuh. Macam mana? Mukhtar terpilih. Mukhtar. Ya. Mukhtar. Terpilih. Maknanya ulama pendapat ulama yang terpilih. Tu terpilih. Jadi maknanya ulama yang terpilih. Jadi maknanya mazhab yang ulama-ulama bagi pendapat tu, yang mana yang kita terpilih, yang lebih kuat pendapat dia. Itu yang kita peganglah. Ya. Cucuk bunga. Cucuk bunga. Oh ya. Itu baguslah tu kan. Mana kita nak kata kita tengok air jilatan anjing kan. Kita nak buang takkan sayang banyak ni. Seperti ni air bukan senang dapat, air mahal ni. Air nak naik harga ni. Ambil pisiaran pokok bunga. Baguslah kan. Pokok bunga tak apa, pokok bunga tak sembahyang. Bunga tak sembahyang bagus je soalan tu. Pokok bunga tak sembahyang tak apa, dia kotak tak apa. Tak tanah. Okeylah kan. Jadi ayat jilatan anjing tu berjuih kat atas tanah kan, jilatan tanah. Baguslah kena tanah kan. Bersihlah dia. Dan yang pentingnya yang kita tak boleh ialah kita nak buat pergi sembahyang. Kan dia kotor, dia masih lagi najis. Pokok tak apa, pokok tak sembahyang. Terima kasih soalan. Jadi sebab tu kita memanfaatkan air tu. Baik. Jadi maknanya anjing tadi mestilah dia tu ada kesan, baru terbuktilah dia tu betul-betul kotor. Dia kata ni dia jilat dekat seluar kita. Ada nampak ke? Tak nampak kat mana nak basuh? Kan? Tak nampak tempat nak basuh. Maka tak ada kesan. Bila tak ada kesan, kata ulama tidak dikira najis. Najis kalau ada dah nampak tu baru kita dikira najis.
Dia jilat dekat air. Nampak ke dia jilat airnya? Nampak dia keleok oleh jilat kan. Anjing yang jilat tu. Nampak dia jilat. Baru dia katakan sebagai najis. Maka hendaklah kita buang air tu. Atau buang air buat siram pokok bunga. Nah. Baik. Masalah 342. Jilatan anjing wajibkah dibasuh 7 kali? Dan pada hadis dalam masalah 335 itulah dalil atas wajib basuh najis jilatan anjing itu 7 kali. Dan inilah mazhab kita dan sebahagian daripada mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia lain. Jadi sebahagian daripadanya pun sama pendapat mazhab Syafi'i juga, Ahmad dan juga jumhur ulama. Dan telah berkata Abu Hanifah, memadailah membasuhnya dengan 3 kali. Pada juga pendapat mazhab Abu Hanifah kata basuh 3 kali saja. Jangan sebab Maliki kata basuh macam biasa, tapi kita mazhab Syafi'i kita basuh 7 kali, sekali daripadanya dengan air tanah. Baik. Seterusnya 343 masalah basuh dengan air tanah kah dahulu? Macam mana? Kat mana? Masa mana kita nak basuh ni? Nak buat air tanah tu masa mana? Maka kata Nawawi, tiadalah basuh dengan air tanah itu disyaratkan dahulu ataupun kemudian. Tak kisahlah dulu tanah dulu tanah siap ke ataupun tanah last kali ke. Bahkan kehendak syarat dengan salah satu daripada 7 kali itu. Basuh itu satunya dengan air tanah. Sama ada dulu bubuh tanah siap pun tak apa, ataupun tanah kemudian pun tak apa. Seperti mana kita sebut hari itu, sama ada air tanah tu, air tanah yang kita ambil tanah kita campur ke, ataupun air tanah yang memang ada dalam lopak air tu kan. Dia tengok baru turun hujan tadi, ada lopak-lopak air kan. Air tu, air lopak-lopak air. Kalau lopak-lopak air tu kadang-kadang air tu jernih tu. Air jernih. Itu bukan air tanah kan. Memang dia jatuh atas tanah, tapi bukan air tanah. Kalau katakan air tu, lopak-lopak itu air keruh tu, tu air tanah lah. Ataupun nak lebih selamat lagi, kat lopak-lopak air tu kita kacau-kacau sikit bagi keruh, kita ambil, kita basuh pun boleh. Jadi sama ada kita ambil tanah, kita kacau dengan air tu pun tak apa, ataupun kita ambil air yang memang dah ada air tanah lah tu, pun tak apa juga. Ataupun air dalam lopak-lopak air dalam lopak tanah pun tak apa, asalkan air tu keruh. Maknanya air keruh, bukan di air keruh tu. Bukan air keruh Melaka. Ni air tu mestilah keruh. Keruh dah bercampur dengan tanah. Tu. Ya. 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 Betul lah. Dia secara logiknya gitulah. Mestilah kita basuh tanah dulu. Lepas tu baru kita basuh dengan air. Tapi ulama macam mana pun, ada ulama menyebutkan, dia kata dengan tanah kemudian pun tak apa, sebab yang pentingnya tu tanah itu boleh membersihkan kuman perjilatan anjing tu. Maka sebab tu dia kata yang bukan penting itu bersih, nampak kita bersih tu, tapi mesti disentuh dengan tanah tu. Sebab tu kata ulama kata walaupun kita nak las tekan tanah pun tak apa, sebab kita nak hilangkan kuman yang ada pada anjing tu. Kata ulama, maka kita boleh kita basuh antara mula atau akhir. Memanglah kalau last sekali tu berselepak dengan tanah kan, dengan tu pada mata pandangan mata kita tak best kan. Maka eloklah kita buat pada mula tu kan. Baik. Jadi kita tengok ni. Setengah menyuruh basuh 7 kali saja dan tiada sebut air tanah. Baik, tengok ni. Dan setengahnya riwayat 7 kali yang mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Nah. Dan mana setengah pendapat dia kata bubuh tanah dulu. Bubuh yang tanah dulu kejira sekali, baru dengan 6 kali dengan air tanah. Dengan air biasa. Pendapat pertama. Yang kedua dia kata, dan pada setengah riwayat pula, akhir atau mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Setengah riwayat dia kata akhir ataupun mula-mula. Akhir ataupun mula-mula daripada sekaliannya dengan tanah. Mana sama ada mula-mula. Setengah pendapat kata mula-mula. Setengah pendapat kata akhir pun boleh, mula pun boleh, akhir pun boleh. Gitu. Dan pada satu riwayat lain 7 kali basuh, yang ketujuhnya dengan tanah. Dia kata ada yang riwayat yang ketiga pula dia kata pada satu riwayat 7 kali basuh, yang ketujuhnya dengan tanah. 7 kali basuh per tu, 7 kali itu bercampur dengan tanah, serupa lebih kurang lah kan. Ini pendapat. Dan ada pula yang kata pendapat yang seterusnya, dan pada satu riwayat pula sebut 7 kali basuh dan gulingkan dia pada yang ke-8-nya dengan tanah.
Kena guling dengan tanah. Dia kata basuh 7 kali basuh dan guling pada dia kali ke-8-nya dengan tanah. Basuh 7 kali, betul last kali tu kita guling-guling dengan tanah. Kan, guling-guling dengan tanah. Pun ada je pendapat ulama kata gitu. Kan, guling dengan tanah, tonyoh-tonyoh dengan tanah. Kalau kita ambil tanah seperti itu, tonyoh kat situ tu. Sebab nak hilangkan kotoran tu. Jadi makna berselepat juga kan, berselepatnya. Tapi dia tak kira berselepat tu, asalkan bersih. Dari segi syaraknya bersih, tonyoh pun tak apa juga. Maka dengan bersalah-salahan riwayat itulah menunjukkan atas bahawasanya qaid. Qaid. Mula akhir itu bukannya syarat. Yang maknanya perbuatan mula dan akhir itu bukannya syarat. Sebenarnya dia kata atas khilaf itu, perbezaan itu, mula ke ujung ke itu bukanlah perkara penting. Hanya riwayat guling pada yang ke-8-nya dengan tanah itu pada mazhab kita dan mazhab jumhur. Bahawasanya kehendaknya ialah basuh 7 kali. Yang nak guling-guling dengan tanah pun boleh juga. Satu daripada 7 itu dengan tanah serta air. Maka seolah-olahnya tanah itu menempati tempat sekali basuh. Maka dinamakan dia yang ke-8 kerana itu. Yang maknanya bolehlah kita nak guling dengan tanah last sekali pun tak apa. Ataupun kita nak basuh campur dengan last sekali pun dengan air tanah pun tak apa. Dengan awal dengan air tanah pun tak apa. Tengah-tengah pun tak apa. Kan? Asalkan basuh 6 kali dan sekali padanya dengan tanah. 7 kali, sekali padanya dengan tanah. Kan? Ataupun nak buat 7 kali basuh, last sekali dengan tanah pun tak apa juga. Yang pentingnya 6 kali tu. Okey. 344 masalah. Tubuh anjing, najiskah dia? Dan ketahuilah olehmu bahawasanya ialah farqu, beza di sisi mazhab antara jilat anjing dan antara juzuk-juzuk anggotanya. Ulama berbeza pendapat. Jilatan anjing dan juga badannya. Maka apabila mengenai air kencingnya, atau tahinya, atau darahnya, atau peluhnya, atau bulunya, atau air liurnya, atau satu anggota atau beberapa anggotanya akan sesuatu yang suci pada waktu basah, salah satunya wajiblah basuhnya 7 kali, satu daripadanya dengan tanah. Baik. Di situ disebutkan ulama berbeza pendapat sebenarnya. Sebab yang disebut di dalam hadis awal-awal tadi ialah lidah air liur anjing tu. Betul kalau kita dalam perbahasan dalam mazhab Syafi'i, dia sebutkan bahawa kenapa asal-asalnya air liur saja yang najis. Lepas tu peluh dia dan benda-benda yang cair dalam badan tu. Masuk tahi dia kan, air kencing dia, itu najis kan. Tapi badan-badannya pada asalnya dia kata tak najis pada asal-asalnya. Tapi kata dalam mazhab Syafi'i, dalam perbahasannya dia kata oleh kerana kita ni kata Imam Syafi'i, kita tak pasti anjing tu oleh kerana lidah kat dia jilat di mana? Kan? Dia jilat di mana? Di bulu kah? Di kulit kah? Dia jilat segala-gala badan dia. Maka sebab itulah disebutkan bahawa walaupun dalam hadis tu dia kata hanya air liur saja yang najis, keringat peluh-peluh najis, tapi kita tak tahu dia peluh tu keluar di mana. Maka sebab tu bulu-bulu dia juga adalah najis. Jadi mana bulu pun najis, kulit semua pekat najis belakang. Masalah 345. Jilatan anjing beberapa kali, bagaimana membasuhnya? Anjing banyak kali jilat syam sekali. Tak apalah kita kan. Dia jilat punya leong banyak kali kan. Adakah kita nak basuh setiap kali jilatan tu? Ulama ni pun ulama kaji tu. Punya detail punya kajian ulama ni. Ini pun dikarang masuk dalam kitab. Jadi kita kena baca kitab ni. Baik. Dia kata Nawawi, jikalau menjilat 2 ekor anjing atau seekor anjing beberapa kali di dalam satu bekas, maka padanya ada 3 macam jalan membasuhnya bagi mazhab kita. Bismillah. Pertama, bermula yang sahih memadai bagi sekalian itu 7 kali. Yang sahih dia kata yang menjadi pegangan ialah walaupun jilatlah banyak kali, banyak macam mana pun, sekali kita basuh, seram 7 kali. 6 kali dengan air biasa, sekali dengan air tanah. Tu. Yang kedua, wajah yang kedua. Wajib bagi tiap-tiap jilatan itu 7 kali.
Oh, tu dia. Jilat sekali, kita basuh 7 kali. Jilat sekali, baca 7 kali. Banyak kali jilat, banyak kali basuh. Jenuh kita nak kira berapa kali dijilat kan. Berapa kali jilat, tengok dijilat berapa kali. 3 kali jilat. Kita kena basuh 7 kali, 7 kali, 7 kali. Pasal 3 kali jilatan. Tu punya detail ulama punya pendapat. Yang ketiga dia kata, dan wajah yang ketiganya memadai bagi beberapa kali jilat anjing yang seekor 7 kali. Tak kira lah dia kata berapa kali jilat pun, asalkan hang sekok, maka 7 kali basuh. Sekok ni 7 kali basuh. Kalau 3 ekor punya anjing menjilat, 3 kali. 7, 7, 7. Tumpah juga kan. Jenuh juga kan. Baik, itu dia kata. Dan wajib bagi tiap-tiap ekor 7 kali. Gitu no. Jadi maknanya ada pendapat yang kata setiap kali satu jilat 7 kali basuh. Kalau katakan ada 3 ekor, kira tengok sekok ni berapa kali jilat. Berapa kali jilat? Kira berapa kali jilat. Tu nah. Ada orang suka dijilat ni. Jadi begitu juga nah. Jadi dia kata yang kedua dia kata kira berapa ekor. Kalau 2 ekor yang menjilat, 7 7. Nah. Walau macam mana pun, jumhur ulama keseluruhannya dia kata yang tersahih, yang paling utama sebagai pegangan ialah berapa kali jilat, berapa kali ekor pun basuh sekali 7 kali. Jadi siapa yang nak berpegang kepada pendapat ulama yang kata setiap kali jilat, silakan. Saya tak boleh ada kata aku nak basuh berapa kali, kira berapa kali jilat. Liam 3 kali jilat. Aku nak basuh 7 kali 3, 21. Silakan. Tu. Baik. Ya. Baik. Ya, kan. Baik. Baik no. Seperti mana yang mungkin kita sebut dulu, kalau dijilat dekat tayar motor. Jilat kat tayar motor. Najis tak tayar motor? Tengok dia sereak tu dia nampak berbekas kat mana kan, dekat air liur kan, dekat tayar motor kan, lekat tayar motor tu. Najis tak? Najis lah. Ni. Kalau kita basuh begitu saja, basuh kita pakai tembok dengan air je, kita bubuh air sabun, bersih tak? Bersih. Air dia ada tak? Air dia tak ada dah. Najis dia tak ada dah. Bersih. Bila bersih, maknanya dia tak boleh berpindah lah ke tempat lain dah bersih dah. Cuma dari segi hukum dia masih najis lah. Dia masih najis kan. Dari segi hukum. Dari segi hukmi je, ini dia panggil najis hukmi. Najis pada hukumnya dia masih najis. Tapi air ni tak ada dah. Air tak ada dah. Oleh kerana air tak ada, dia takkan boleh berpindah ke tempat lain dah. Kalau kita terpegang dia pun, kalau kita dah basuh dengan air sabun kan, sabun air basuh dah, sabun dengan sabun, kita terpegang pun tak berpindah dah sebab najis air dia dah tak ada dah. Cuma dari segi hukumnya kan, hukumnya masih najis lagi. Jadi kalau hukumnya masih najis, kalau anda kata kita nak buat semayang, motor tu tak boleh lah. Tak boleh lah kan. Kalau kita nak buat semayang lah, takkan nak semayang dengan motor kan. Bawa naik motor pergi semayang boleh lah kan. Tak apa kan. Najis pun kan. Kalau kita nak bawa tayar tu bawa pergi semayang, tak boleh lah. Jadi sebab tu, walaupun dia najis, tapi kita tak buat semayang, tak apa. Macam mana? Lagi tambah pula dekat bergerak atas tanah pula, tak apalah kan. Cuma kalau takut dijilat kat bahagian atas lah, tak kena tanah. Kan? Maka dia takkan hilang lah. Kalau ni najis tu, dia tetap najis. Walau macam mana pun, walaupun dia bernajis, tak kisahlah sebab kita tak buat pergi sembahyang. Kan? Dia najis di situ je. Yang kita susah ni kalau kita nak buat pergi sembahyang, maka dia masih bernajis lah. Buat masjid. Bawa pergi masjid. Bawa pergi semayang tapi tak bukan dalam semayang. Tak apalah. Dia berbeza macam kat atas lantai. Kan lantai. Atas lantai kita kalau kotor, kita kena bersih sebab kita nak semayang atas tu. Kan? Kita semayang atas tu. Pakaian kita nak bawa pergi semayang. Tu dia, maka menyebabkan semayang kita tidak sah. Kalau motor tak apa, motor tak bawa semayang. Kita bawa pergi berjalan pergi semayang je kan. Bukan bawa pergi semayang, bukan kita tanggung tengah rokok tanggung dah kan. Kita tanggung. Yang tu tak boleh lah kan. 346 masalah. Najis lain berserta najis anjing, bagaimana membasuhnya? Kata Nawawi, jikalau jatuh najis lain di dalam bekas yang dijilat anjing, di dalamnya padalah atas sekaliannya 7 kali basuh. Kan? Kalau katakan apa tu, ani anjing jilat. Lepas anjing jilat tu,
Tikus jatuh mati. Tikus jatuh mati. Lalu maka kita membuanglah air itu, air najis itu, anjing dan juga najis tikus tu, buang. Maka kita membasuhlah dengan air tanah sekali, dengan air biasa 6 kali. Maka sudah memadai. Tikus pun bersih sekali. Kan? Najis tikus pun bersih. Bukan tikus itu bersih. Tikus itu dah mati, buanglah. Najis tikus tadi pun settle sekali. Sebab kita basuh menggunakan air tanah tu, dan kita basuh 6 kali tu dah membersihkan semua sekali, termasuk najis tikus. Tu. Atau termasuk taik sekutu yang tu. Pun sekali basuh dah sudah memadai. Tak payah pula kita basuh sekali air tanah dengan 6 kali. Ini basuh anjing punya. Lepas tu basuh pula tikus pula. Ini tikus punya. Tak payah. Sekali je. Sekali. Dia serupa macam kita mandi wajib tu kan. Bila kita mandi wajib, maka hadas besar pun terangkat, maka hadas kecil pun terangkat. Bila kita selesai mandi wajib, maka uduk pun dikira. Dikira ada uduk sekali. Sebab tu dia terangkat sekali bila kita mengangkat hadas besar. Itu sama juga kita basuh najis yang besar, maka hilang juga najis yang kecil. 347 masalah. Dia rendam lama, ganti tanah basuh najis anjing. Kita rendam bagi lama-lama. Bismillah. Kita malas nak basuh dengan air tanah, kita rendam je. Kata Nawawi. Dan tiada menempati akan basuh yang ke-8 dengan air, semata-mata air akan ganti air tanah. Kita basuh 6 kali, atau basuh 7 kali, basuh 8 kali, basuh banyak kali. Oleh kerana tanah tak ada, kita basuh banyak kali lah sebagai menggantikan tanah. Basuh banyak-banyak kali. 9 kali, 10 kali basuh. Kan? Maka dia kata tidak menempati, tidak memadai. Dan begitu juga tidak menempati oleh rendam bekas dalam air yang banyak. Kadar lama 7 kali basuh akan tempat tanah atas qaul yang asah. Ya. Jadi tempat tanah. Kita, ataupun dia kata kita rendam lama-lama dalam air tempat tanah, dalam telaga. Kalau kita kat kampung, pakai telaga. Telaga. Bukan telaga batu. Telaga tanah, kita korek tanah tu. Kan? Air jernih. Kita kat kampung, korek tanah, air jernih. Nak buat apa? Macam mana nak bagi jernih, Haji? Macam nak bagi jernih? Bubuh tawas. Kan? Bubuh tawas. Kalau orang kampung kan, bubuh tawas. Air jernih. Ikan pun nampak. Air jernih. Tu air jernih. Jernih. Air jernih. Kat kampung kan, air jernih. Sini pun ada kan, telaga. Jadi kita ni, tak apalah dah oleh kerana dah kena jilat anjing ni, air ni telaga ni banyak air ni, lebih 2 kolah ni kan. Kita berendam dalam tu. Sebab di situ ada air tanah. Kan? Dalam tu kan kan telaga tu air ni telaga tanah. Kan? Air atas tanah tu. Kan? Ini orang pandai kan. Orang pandai terlebih kan. Kan? Ni air tu air tanah. Memang air tanah. Telaga tu telaga tanah. Kan? Memang tanah pun dah rendam tu. Kira settle lah tu. Dia kata kan. Memadai tak? Kata ulama tak memadai. Walaupun telaga tu memang telaga tanah. Kalau telaga batu ialah kan. Telaga besi. Ini telaga memang telaga tanah pun. Rendam tu apa masalahnya? Boleh kan? Pada akal kita kan. Rupa-rupanya tak boleh juga. Dia kata tidak memadai. Dan kata qil menepati ia. Ada juga yang kata menepati ia. Boleh juga. Tapi dia kena bagi kroh. Kena bagi kroh boleh. Kalau katakan nak letak rendam tu, kena bagi kroh dulu. Tu. Basuh dengan air kan. Basuh ni dah 6 kali rendam. Last sekali kita gelodok mikro. Kodok. Naik ke lemah kita ni coklat. Air tanah. Boleh ya? Dan lagi tiada menempati tempat tanah itu sabun dan isyan. Sabun juga. Dan seumpama keduanya atas qaul yang asah. Dan jikalau tiada tanah sekalipun atas qaul yang asah. Kan? Tak boleh kita gunakan sabun. Walaupun kita kata sabun tu lagi bersih, sebenarnya sabun tidak boleh membersih keseluruhannya. Sebab tu tuan, kalau kita tengok kan, ada satu kajian dia buat. Dia kata kalau kita tengok TV kan, sabun Dettol kan. Dettol boleh mematikan kuman. Berapa peratus?
99% kan. Ada yang alert, ada yang alert. Saya berkata dia kata Dettol boleh matikan kuman 99% kan. Orang tertanya-tanya 1% lagi macam mana mau mati? Kan. Waktu kata pengkaji dia kata hanya tanah boleh matikan, menghilangkan kuman yang 1% tu. Jadi maknanya Dettol pun tak boleh hilangkan kuman keseluruhannya. Tambah dengan tanah baru boleh hilang. Maka sebab itulah disuruh kita supaya basuh dengan air tanah untuk menghabiskan kuman itu semua sekali. Jadi dia kata kalau kita gunalah sabun ke Dettol ke apa ke untuk membersihkan tu, namun tidak akan bersih sepenuhnya. Maka kita kena guna tanah juga walaupun tak ada tanah. Walau kita pergi tempat-tempat yang dia kata kita pergi tempat di laut ke, kita berlayar tak ada tanah, tiba-tiba kena anjing. Maka kita nak basuh tak ada tanah. Nak basuh tak ada tanah. Kita pun tak apalah, basuhlah dengan benda-benda, dengan sabun pun tak apalah, tak ada tanah. Bolehlah, tapi dia tetap tak akan bersih. Habis tu nak semayang macam mana? Bolehlah semayang, semayang menghormati waktu dan seumpamanya. Dia tetap tak bersih. Kan? Tak apa, dia darurat ni. Tak apa darurat, bolehlah semayang. Boleh semayanglah dalam keadaan darurat. Tapi nak bersih, tetap tak bersih. Kita bolehlah semayang dengan hormat waktu dan seumpamanya. Balik lagi jumpa tanah, kita basuh, kita cuci dengan tanah kan. Barulah kita boleh semayang. Kita boleh qada balik lah. Jadi maknanya tetap tak bersih. Walaupun tak ada tanah. Tak ada tanah tak apa, basuh dengan apa pun. Tapi tetap tak bersih. Bukan kalau tak ada tanah maka boleh sabun dengan sabun. Tak boleh. Dia tetap tak bersih. Sehingga kita jumpa tanah. Dia nak semayanglah cara macam mana pun. Hormat waktu seumpamanya. Maka nanti qada balik. Tu. Dan tiada hasil tu kalau kira tak ada pakaian lain lah kan. Pakaian banyak kan. Pakaian ni kena jilat, buang pakaian. Ambil pakaian lain kan. Sementara tak ada tanah tu. Tu. Dan tiada hasil basuh dengan tanah najis atas qaul yang asah. Tak boleh juga basuh dengan tanah yang najis. Tahu tanah tu bercampur dengan najis pun tak maulah kan. Kita kena cari tanah yang bersih. Tanah najis tak mau. 348 masalah. Basuh jilatan anjing di dalam laut. Seperti seorang yang berlayar di dalam kapal orang Cina ataupun dalam tongkangnya, maka kena kencing anjing ataupun tahinya atau membasah salah satu daripada antaranya dan antara yang suci, maka bagaimana membasuhnya padahalnya air banyak, tanah tak ada. Air banyak dalam laut tu, tapi tanah tak ada. Kita berlayar naik tongkang Cina, dia kata. Kita kena tahu ni pengarang kitab ni orang Malaysia kan, orang Melayu kan. Dia duduk dekat mana? Dekat Kuala kan, duduk kat Kuala kan. Merbau. Ya. Al-Ma'ruf Al-Marbawi, dia duduk kat Merbau. Dia dilahirkan di Mekah. Dilahir di Mekah. Dia pandai cakap Arab kan. Umur 10 tahun balik sini bergaul di sini. Dari sini dah 20-an pergi pula ke Mekah, belajar di Mekah, universiti di Mekah. Kan. Ni tahun dah lama lah, bukan cerita baru ni kan. Jadi maknanya orang Melayu. Orang Melayu kacukkan orang Arab lah kan. Sebab tu dia tahulah orang Cina sebagainya. Dia tahu Cina ni belanjin. Maka sebab tu dia kata kalau kita berlayar ke naik tongkang Cina, Cina tu dah tentu bawa anjingnya. Kan. Maka dia kata kalau ada kencing anjingnya atau tahinya ataupun basuh salah satu daripada antaranya dan antara yang suci, maka bagaimana basuh padahalnya air banyak, tanah tak ada kan. Duduk atas ke tongkang tu dengan anjing sekali, anjing jilat dan sebagainya, air banyak, air laut, tapi tanah tak ada. Kata Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Maka jika seorang itu di dalam laut yang tiada didapatinya tanah, dalam laut, bukan laut lah, di atas kapal lah, tanah tak ada. Dalam laut memang tak ada tanah ya. Pasir ya. Tiba-tiba dia basuhnya pada tanah itu gantinya pada menyucikan daripada isnan, benda yang boleh digunakan untuk basuh baju, sabun lah, atau barang yang menyerupainya, maka padanya dua qaul. Pertama, salah satunya tiada suci ia, melainkan dengan bahawa menyentuh akan dia oleh tanah. Pertama dia kata takkan bersih sehinggalah kita bubuh tanah.
Dan satu kaul lagi mengatakan suci dengan barang yang ada, ia ganti tanah dan yang lebih membersih daripadanya. Dia kata. Setengah pendapat juga, ada juga kaul yang menyatakan, dia kata, boleh bersih. Boleh bersih juga, tapi kena cari dengan benda yang boleh menyucikan. Yang boleh menyuci, bersih lah. Dengan bersih. Dalam keadaan yang darurat macam itulah, tak ada tanah. Boleh, kata. Walaupun kita sebut tadi, kebanyakan ulama kata tak boleh. Kena cari sampai jumpa tanah juga, bagus bersih. Cuma ada kaul yang menyatakan, dia kata, ada satu kaul lagi mengatakan, suci dengan barang yang ada, ia ganti tanah dan yang lebih membersih daripadanya. Kata kalau boleh betul-betul bersih lah. Dengan Dettol ke, dengan apa, dengan Fab ke, dengan sabun cat kapak ke apa ke. Dia boleh lah bersih. Kalau sekiranya tak ada air. Dalam keadaan tak ada air. Tapi kalau tak ada air pula, tak ada tanah. Tak ada tanah. Tapi kalau dalam keadaan kita sekarang ni ada tanah, tak ada pilihan, mesti kena dengan air tanah. Seterusnya 349 masalah. Najis 6 kali basuh, terbilang sekali. Kata Nawawi, kita nak baca apa ni? Dan jikalau adalah najis anjing itu darahnya atau tahinya. Kalau anjing itu darah dia atau tahi dia, maka tiada hilang ain najisnya, melainkan dengan 6 kali basuh. Masalan, contohnya, maka adakah ia dikira 6 kali basuh atau dikira sekali basuh? Atau tiada masuk kira di dalam 7 sama sekali? Ni. Nah, kita pergi tengok ada anjing, ada kotoran, ada kotoran. Maka dia kata, kita hilangkan dulu. Kita buang, kita basuh. Adakah kita basuh buang najis itu dikira dah mula basuh? Itu persoalannya. Itulah ini yang kita selalu sebut kan. Macam kita lah ada tai, selungguk tai. Kita pun pergi jeruh tu. Tai kita jeruh tu. Sampai hilang tu. Jerus dengan air, dengan tai tu kita jerus. Adakah jerusan itu dikira membersihkan najis? Itu persoalannya. Dia kata tadi, jikalau ada najis anjing itu darahnya atau tainya, maka tiada hilang ain najisnya melainkan dengan 6 kali basuh. Masalah, kita basuh, tonyo, tak pi lagi, tak pi lagi. Tembok 6 kali tembok air tak pipi ke tai ni. Tik keras. Takkan kita nak pegang atau tembok sekali. 6 kali baru pi najis tu. Adakah 6 kali itu sudah dikira 6 kali basuh? Gitu maksudnya kan. Ataupun tak kira lagi. Itu baru buang tai. Belum kira basuh lagi. Ni ulama berbeza pendapat. Maka adakah ia dikira 6 kali basuh atau dikira sekali basuh? Kan. Tembok, tak hilang lagi. Tak hilang lagi. 6 kali baru pium tai tu keluar pi. Pium kelepap itu ke bawah. Adakah dikira 6 kali atau dikira baru sekali? Ataupun tiada masuk kira. Ataupun tak masuk kira lagi. Itu baru buang tai. Tak masuk kira lagi. Di dalam 7 sama sekali. Ataupun dia kata tak kira langsung. Kan? Maka jawabnya 3 wajah. 3 pendapat ulama. Ulama berbahas benda tu pun. Benda kecil tu. Kita sekarang nak baca ya. Mereka duduk semeja, mereka bincang. Kita sekarang nak baca ya pendapat mereka. Wajah yang pertama ialah asahnya. Iaitu 6 kali basuh, hilang ain najis, itu dihukumkan sekali. Pendapat yang pertama dia kata, sekali hilang dah. Balik last sekali, barulah keluar najis. Tak ada dah bersih. Baru sekali. Tembaklah lagi 5 kali lagi. Lepas tu barulah buah dengan tanah. Ataupun dah sekali, hilang sekali tu, boleh buah tanah, air tanah. Lepas tu tambah lagi 5 kali lagi. Nampak? Buah sekali. Wajah yang kedua, dia kata tiada masuk kira. Pendapat yang kedua, dia kata tak masuk kira. Baru tembak-tembak tu yang keenam tu, boom, keluar najis tu. Tak kira lagi. Itu baru tembakan buang najis. Tak kira lagi. Barulah kita kena tembak air lagi 6 kali. Baru kira. Macam juga najis tadi kita sebut tadi kan. Seketul tai anak. Berak kan. Kita pun tonyok. Dah habis dah. Buang najis. Tak ada najis dah. Belum kira lagi. Barulah kita meratakan air. Barulah air itu merata. Barulah dikira sah. Bukannya kita kita buat tu. Tonyok tu. Dah. Kan? Tak. Dah bersih dah, baru kita lalukan air atasnya, baru dikira sah, baru dikira hilang najis. Kan? Demikian juga dia kata, tak ada kita tak dikira macam ni
Sehinggalah kita dah buang dah mula, barulah kita mula kira jeruh pertama, jeruh kedua. Setelah benda tu dah tak ada. Wajah ketiganya ialah dikira 6 kali. Wajah dikira 6 kali. Maknanya hang tengok perlu sekali taik tak pi, perlu sekali taik tak pi. Kali ke-6 perlu baru naik taik pi. Maka dia kata dia kira 6 kali dah. Walau macam mana pun tak, kebanyakan ulama menyebutkan dia kata tak dikira. Yang dikira ialah setelah selesai buang taik baru dikira jerus pertama, jerus kedua. Jadi 3 sampai 6 kali. Sampai macam tu. Baik. 350 masalah najis babi dan hukumnya. Kita perhabis ni. Kata Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ni faham kan? Boleh kan? Kalau tak faham tak kata jangan tidur tu dah. Maka telah kami kata pada anjing itu dengan barang yang menyuruh dengan dia oleh Rasulullah. Dalam kitab Al-Um disebut, saya baca sekali lagi. Dalam kitab Al-Um, maka telah kami kata pada anjing itu dengan barang yang menyuruh dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni semua kita sebut ni apa yang Nabi suruh. Dan adalah babi itu jika tiada ada ia lebih jahat daripada hal anjing. Babi itu kalau kita tengok anjing begitu apa basuhannya, kalau babi lagi teruk. Dia kata kan, tiada ada pula lebih baik daripadanya. Babi itu lagi beratlah daripada anjing ni. Maka kami katakan dengan babi itu najis seperti anjing, qiyas atasnya. Walaupun tak disebut mengenai dengan cucian untuk babi, tapi oleh kerana babi itu disebut di dalam Al-Quran tentang tentang pengharamannya, maka disebut kata anjing babi itu dikiaskan dengan anjing. Macam mana kita kena basuh anjing, macam tu juga kita kena basuh babi. Ada tak yang disuruh kita basuh babi macam mana? Tak ada kan? Dia suruh kita basuh anjingnya. Maka dikiaskan babi itu lagi teruk pada anjing. Maka kita basuh babi juga sama seperti mana anjing. Gitu. Kata Nawawi, adapun babi maka hukumnya sebagai hukum anjing. Segenap perkaranya. Kadang-kadang orang tak berani kata babi, khinzir. Tak berani kata babi. Kenapa tak berani kata babi? Babi itu adalah binatang, kan? Babi adalah binatang. Sebab itu kita bukan nak kata kat orang babi, kan? Kita kata babi itu binatang. Bolehlah kita sebut anjing, kita boleh sebut, kan? Kucing. Macam mana kita boleh sebutkan anjing, kucing, kera? Sama je kita sebut babi, kan? Babi itu adalah binatang. Cuma jangan kita kata kat orang lah babi. Yang tu perkataan yang hina lah. Jadi maknanya kita sebut babi itu ialah binatang yang najis. Dan adapun babi, sekali kita baca, maka hukumnya sebagai hukum anjing, segenap perkara. Semua macam anjing. Dengan kotoran-kotorannya, berak kencingnya. Inilah mazhab kita Syafi'i. Dan telah berjalan kebanyakan ulama kepada bahawasanya babi itu tiada berhajat kepada basuhnya 7 kali. Dan ialah satu qaul bagi Syafi'i. Dan ialah yang kuat pada dalil. Dia kata, dan telah berjalan kebanyakan ulama kepada bahawasanya babi itu tiada berhajat kepada basuhnya 7 kali. Dan ialah qaul bagi Syafi'i. Dan ialah yang kuat pada dalil. Ni. Mana nak sebut kepada kita bahawa tak ada dalil yang menyebutkan bahawa babi itu kita kena basuh sama seperti mana anjing. Cuma dia itu dikiaskan dengan anjing. Maka sebab itu, ada sebahagian qaul di dalam Imam Mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh dibasuh macam anjing. Seperti mana yang pendapat yang dipegang oleh Mazhab Maliki. Kan, Mazhab Maliki. Tetapi kebanyakan dalam qaul dalam Mazhab Syafi'i kena basuh macam anjing juga. Sebab dia kata dia lebih berat sama beratnya dengan anjing. Tu. Ya. Ya, ada. Tu. Ya. Nah, kalau katakan kena air anjing, kan, kena air babi, kan? Air babi kena kat kereta kita, kena kat kereta kita. Maknanya kalau kita kena kat kereta kita, kotor kereta kita. Kalau kita nak basuh dengan air tanah lah. Dengan air tanah lah. Jadi maknanya seperti mana yang kita sebut tadi. Kalau kotoran-kotoran anjing dan babi ini,
Kalau kena kereta, kena kat tayar, maka kita kena basuh. Kalau kita kena basuh lah. Kalau nak membersihkan ainnya dan hukumnya, ainnya pun kita nak kena basuh, hukumnya pun kita nak kena bersih, nak bersihkan dia, maka kita kenalah pakai dengan air tanah. Walau macam mana pun, kalau kita tak cuci dia, tak cuci dengan air tanah, pun dia tak akan merebak, dia tak akan berpindah najis tu, sebab air dah tak ada. Kan? Dan kalau tak dari segi hukumnya tak bersih pun tak apa, sebab kita bukan nak buat pergi sembahyang. Kalau kita buat tanggung kereta kita nak pergi sembahyang, tu tak boleh, kita kena pergi bersih. Kita kena pergi bersih lah, nak tanggung kereta kan. Kalau kita tinggal kat luar tu tak apa, kotor pun tak apa kan. Okay, orang sembahyang dalam kereta kan. Orang sembahyang dalam kereta macam mana? Orang sembahyang kereta kan. Maknanya dari luar tu kotor, dalam kotor kan. Dalam tu bersih. Bersih. Maka tidaklah menjejaskan sembahyang kita kan. Macam di rumah kita lah kan. Dalam rumah kita tu bersih. Di luar rumah kotor. Maka tidaklah menjejaskan, tidak akan merosakkan sembahyang kita. Dan sembahyang yang menyebabkan batal ni ialah dia yang kotor itu berhubung pada badan kita. Yang kita tunduk mangkit, kita rokok sujud tu dia bergerak. Macam kita pakai serban kan. Serban kita tu kotor. Ada najis kan. Maka ini dia katakan najis. Itu dia katakan menyebabkan batal. Kita pakai kopiah kita ada kotoran. Itu kan. Kadang-kadang kita sembahyang sini, kipas tu najis. Tak apa, dia tak berhubung dengan sembahyang kita. Ya. Baik. Dia kalau kita tengok, dia kata dengan tanah atau debu tanah. Kalau kata debu tanah ni, debu. Kan? Yang kita buat tayamum kan. Tayamum kan kita pakai debu. Maka itu pun dia kira boleh juga kita basuh dengan debu. Kan? Jadi maknanya bukan semata-mata dengan tanah kita korek tu. Dengan debu. Yang kita buat bertayamum pun, kan? Dan kita pergi dekat pasir, dekat debu tanah tu, kita bertayamum, maka itu juga dia kata dia boleh kita bersihkan dia. Kan? Ya. Baik, di situ di bawah tu. Dan telah berjalan kebanyakan ulama kepada bahawasanya babi itu tiada berhajat kepada basuhan 7 kali. Kan? Dan ialah satu kaul bagi mazhab Syafi'i, dan ialah yang kuat pada dalil. Jadi maknanya olehkan dalam mazhab ni sebahagian daripada kaul dalam mazhab Syafi'i menyebutkan, dia kata oleh kerana babi itu tidaklah seperti mana anjing, tak disebut di dalam hadis pun mengenai dengan najisnya, maka kata dia basuh macam biasa. Basuh macam biasa. Satu kaul. Seperti mana yang dipegang oleh mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia basuh macam biasa. Tu babi ni. Jadi oleh sebab tu walau macam mana pun kebanyakan dalam mazhab Syafi'i dia sebutkan basuh sama seperti mana basuhan anjing. Sebab babi itu dikiaskan kepada anjing. Walaupun sebab tu tak ada dalam hadis mengenai dengan disuruh kita basuh babi. Tak ada disuruh kita basuhlah babi. Jilatan babi dengan air tanah, tak ada. Dia kata anjing. Cuma ulama kiaskan babi itu dengan anjing. Imam Malik tak berpegang, tak kiaskan dengan anjing, sebab dia kata babi dia berbeza. Maka basuhan dia macam biasa. Baik. 361 masalah. Sikit lagi. Basuh dengan tanah dan kaifiat. Telah berkata ashab kita, dan bermula makna basuh dengan tanah itu bahawa mencampur ia akan tanah dengan air hingga keruh. Dia kata sikit lagi. Dia kata, bermula makna basuh dengan tanah itu bahawa mencampur ia akan tanah dengan air hingga keruh. Campur sampai air tu terkeruh. Kalau air jernih lagi, kita rubuh tanah tu, air tak jernih, air tak keruh, tak mau. Kena air tu jadi keruh. Jadi keruh. Lepas tu kita kata tadi, kalau dalam telaga tu kita bagi keruh air tu, bagi keruh. Maka tiadalah beza, farq antara taruh tanah ke dalam air atau tuang air tuang ke tanah, ataupun ambil air sudah terkeruh. Sama ada air tanah tu kita masuk dalam air, ataupun air itu tuang dalam air tanah, boleh juga.
Ataupun ambil air sudah keruh, air tu memang air keruh tu, kita ambil. Air telaga tu memang air keruh, kita cedok. Pun boleh juga daripada satu tempat. Air memang keruh. Air tu keruh, kita cedok air keruh tu. Boleh? Air tanah tu. Maka dibasuhkan dengan dia. Maka ada pun sental tempat najis itu dengan tanah. Maka tiada memadai. Setengah pendapat dia kata kalau sental ambil tanah tonyoh tu tak memadai. Sebab itu bukan air tanah. Ini tiada wajib memasukkan tangan sama tanah itu ke dalam bekas. Bahkan memadai taruh akan dia di dalam bekas dan dikocok. Tak semestinya kita nak buat air tu nak kocok dengan tangan. Kodok. Tak semestinya. Kalau nak buat boleh juga. Tak rosak air tu. Tapi kalau kita letak tu kita kocok pun boleh. Maka dia kata tidak wajib memasukkan tangan sama tanah itu ke dalam bekas. Bahkan memadai taruh akan dia ke dalam bekas. Dan dikocok akan dia. Buh air itu dikocok, korok, kocok. Dan disunatkan keadaan tanahnya jangan dibasuhkan akhir kali supaya datang atas air yang bersihkan dia. Dia kata lebih baik, setengah pendapat dia kata janganlah tanah tu las sekali. Nanti kotor. Tapi dia kata jangan bagi las lah, supaya membersihkan dia. Dapat kita buah air yang las tu, bersihlah kan. Hilanglah tanah tu. Kalau las sekali, berselemuih pula. Dan bermula yang afdalnya bahawa adalah ia pada basuh yang pertama. Keseluruhannya, kesimpulannya, kata ulama, yang paling baik ialah kita basuh pada pertama. Bubuh tanah dulu, barulah bubuh air. Walaupun perbahasan dia macam-macam, ini yang paling baik, yang paling bagus, kita bubuh tanah dulu, barulah bubuh air. Dan 322 masalah, air lebih 2 kolah dijilat anjing. Dan jikalau menjilat minuman anjing di dalam air yang banyak, sekira-kira tiada kurang ia daripada 2 kolah, tiadalah menajis ia akan dia. Dalam air yang banyak, dalam telaga, yang dalam kolah, yang banyak lebih daripada 2 kolah, 1 ton ram dah cukup 2 kolah. Kan? Maka kalau dijilat tu, tidaklah dikira najis. Dan jika menjilat ia di dalam air kurang daripada 2 kolah, atau kena makan dengan air yang najis itu, atau kena air itu ke badan, atau ke kain, atau bejana lain, wajiblah basuh 7 kali. Satu daripadanya dengan air tanah. Kalau air itu banyak, tapi dekat kolah tu, dijilat dalam kolah masjid tu. Dijilat air dalam kolah masjid. Adakah najis? Maka dia kata tidaklah najis, sebab air itu 2 kolah. Jangan kita buang pula. Jangan dironggah air dalam 2 kolah tu. Sebab tak najis. Jilat. Ya. Ya. Terima kasih. Ambil ada ini dalam beli tu. Dalam beli tu air dalam beli dia jilat tu kan. Jilat. Najis kan? Najis. Kita mencampur masuk dalam air dalam 2 kolah. Zoom masuk 2 kolah. Maka semuanya jadi neutral balik. Tak najis. Tapi baldi tadi kena basuh. Baldi tu najis. Baldi tadi tak boleh bagi neutral balik. Selain kita basuh dia. Terima kasih soalan tu. 353 masalah. Last kali, najis anjing pada makanan beku. Dan jikalau menjilat anjing dalam bekas yang ada di dalamnya makanan beku. Dijilat makanan yang beku. Jilat keju ke apa kan. Dibuangkan barang yang mengenai akan dia itu. Dan barang yang dikelilingnya. Dan digunakanlah bakinya atas suci yang dahulu. Sebagaimana hukum tikus mati dalam minyak sapi yang beku juga. Kita minyak sapi ke apa kan. Minyak sapi kan keras. Dia jilat ke atas tu. Kita tengok ada bekas nampak jilat tu. Kita korek, buang bahagian jilat tu, buang. Yang dia boleh makanlah. Sama seperti mana dia kata kalau najis tikus mati kan. Tup jatuh tikus mati atas majrin ke majrin keras tu. Kita korek bang, kita buang. Kalau sanggup makan kan. Tak sanggup kot kan. Tak sanggup makan, tu lain cerita kan. Tapi dari segi hukumnya bolehlah. Dari segi hukum boleh. Kalau sanggup makan, makanlah. Ataupun jatuh kelepak, jatuh satu taik itu tu. Kita buang tu bagian taik tu, lempak buang. Yang lain itu kita boleh makan. Kalau sanggup makan, boleh makan. Tapi dari segi hukumnya, sah. Dari segi hukumnya ialah tidak dikira sebagai najis. Dekat tu, habis. Saya tahu. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang esok, kita nak tengok macam mana pula baki minuman kucing. Ayak liok kucing. Adakah dia najis? Bab yang telah datang pada menyatakan baki minuman kucing. Kucing minum kat tempat kita, adakah najis? Bulu dia kita tahu najis. Bulu dia kita tahu najis. Bulu dia khilaf ulama kan.
bulu dia jatuh kat telekung kita, kita semayang, dia kira najis. Tapi adakah jilatan air kucing, air liur kucing itu juga adalah najis? InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Ya. Bulu kucing yang tanggal kan yang mereka, yang itu kita tengok minggu depan. Dalam pertemuan yang akan datang. Saya cerita tu panjang cerita. Nanti ada orang marah. Dia kata lambat kau Ustaz. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang. Ya. Tengah ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kalau ada air ada, tanah tak ada, maka tak boleh kita bersihkan. Tapi kalau ada tanah, air tak ada. Nah, ada air, tapi tanah tak ada. Tanah ada, tapi air tak ada. Juga kata ulama tidak membersihkan. Tidak memadai. Kalau bubuh tanah saja tidak memadai. Maka tidak bersih. Maka tidak bersih juga. Jadi nanti kalau bersihlah buat sekadarnya. Nanti kena sampai tempat yang ada air, barulah kita boleh bersihkan yang sepenuhnya. Tak bersih juga, tak memadai. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li